Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minha. Yang pertamanya terima kasih kepada pihak Tadabbur Center, khususnya Al-Fadhil Ustaz Syahri sendiri di atas jemputan ini. Mudah-mudahan walaupun ana bercakap nun jauh di hujung kampung, tetapi kita dapat mengambil sedikit manfaat darinya, sekurang-kurangnya begitulah harapan kita. Perkara yang kedua, ana ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan sepenuh Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang lebih memberi kebaikan berbanding dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita lebih baik, lebih meningkat amalan kita, lebih meningkat takwa kita dan sebagainya. Kerana sebelum ini kita telah pun berkuarantin selama sebulan, bulan Syaban, mengambil kelebihan bulan Syaban sebagai satu persediaan untuk memasuki Ramadan. Jadi mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini lebih sukses berbanding dengan Ramadan yang telah sukses pada tahun-tahun yang telah lepas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pada petang ini saya ingin berkongsi sedikit tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa dalam juzuk yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Dan saya sengaja pilih ayat ini kerana saya rasa mungkin tak ramai yang perasan. Saya beritahu kepada Ustaz Syahri ayat yang saya nak kongsi ialah ayat 183 sampai 188. Tetapi ayat tentang puasa hanya 187 sahaja, bukan 188. Jadi tentu ada rahsianya mengapa sepatutnya 187. Sepatutnya 187 kan? Tapi saya senaraikan sampai 188. Jadi ayat tentang puasa bermula ayat 183 dalam surah Al-Baqarah sampailah ayat 187. Tapi saya tambah satu ayat lagi, iaitu ayat 188. Dan itu adalah benda yang sangat penting yang hendak kita fahami pada petang ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ayat-ayat tentang puasa ini bermula dengan ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini secara mudahnya memberi satu isyarat tentang kalau kamu rasa kamu penat nak berpuasa, kalau kamu rasa puasa ini menyeksa kamu, menyusahkan kamu, kamu kena sedar puasa ini ialah ibadat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya ia adalah satu ibadat yang telah pun dilalui oleh umat-umat terdahulu sebagai satu simbol ubudiyah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nature ibadat ini yang ada dalam kepala kita ialah ibadat ini memenatkan, menyusahkan, mengambil masa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memahami fitrah manusia. Ibadat puasa ini bukan ibadat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga ia adalah ibadat umat-umat terdahulu, untuk menunjukkan bahawa di sana proses puasa ini adalah suatu proses yang sangat penting dalam pembinaan jati diri Muslim dalam perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab tu datang ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kita faham bahawasanya puasa adalah satu cara untuk menjadikan kita ini bertakwa. Namun di sana dalam ketika berpuasa masih ramai lagi orang yang tidak bertakwa, maka kesilapannya bukan kesilapan pada puasa,
tetapi kesilapannya pada kita. Bahkan takat takwa dalam ayat la'allakum tattaqun itu menunjukkan bahawa takwa itu tidak sama antara si A dengan si B dalam proses ibadat puasa mereka. Baik. Dalam ayat 183 ini, satu poin penting yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan set dalam kepala ialah Ramadan itu adalah bulan puasa. Set dulu dalam kepala, letak dulu dalam kepala, Ramadan itu adalah bulan puasa, dan puasa itu adalah ibadat. Kemudian ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, sehingga akhir ayat, ialah nature ataupun sifat setiap ibadat yang ada dalam Islam, di mana ketika adanya azimah, adanya rukhsah. Ibadat yang datang ada peraturan dan kaedah yang khusus yang mesti diikuti oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sana ada kelonggaran, ada keharusan yang diberikan kepada golongan tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini adalah salah satu di antara keistimewaan syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebalik azimah ada rukhsah. Itu satu benda yang sangat penting. Baik. Ayat 184 ini yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah rukhsah ini tidak datang begitu sahaja, tetapi datang dalam situasi dan keadaan tertentu. Maka untuk mendapatkan rukhsah itu, keadaan itu perlu ada. Contohnya seperti orang yang diharuskan berbuka puasa ketika dia sakit, contohnya ketika dia bermusafir, maka sakit dan musafir itu ada syarat-syarat tertentu sehingga membolehkan dia diharuskan berbuka puasa. Selagi mana syarat itu tidak diikut, maka jangan set dalam kepala untuk kita boleh berbuka puasa. Baik. Ayat 184 ini adalah lanjutan daripada ayat 183. Ayat 183, ayat azimah. Ayat 184 ialah ayat rukhsah. Namun secara mudahnya kita setkan dalam kepala ayat 183 dan ayat 184 ini menceritakan tentang ingat Ramadan, kamu kena ingat itu adalah bulan puasa. Ingat puasa, kamu kena ingat itu adalah bulan Ramadan. Baik. Dalam ayat 185 Allah Subhanahu wa taala sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 185 mengajak kita untuk memahami bahawasanya selain daripada kamu memahami Ramadan itu adalah bulan puasa, Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ingat Ramadan, ingat Al-Quran. Kalau kamu tidak boleh kesampingkan puasa dari bulan Ramadan, maka jangan sama sekali di sepanjang hidup kamu kesampingkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu memang sangat rapat hubungannya dengan Ramadan. Baik. Dalam ayat 185 ini, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawasanya Al-Quran ini selain daripada ia adalah hudan linnas, hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah petunjuk, dan Al-Quran ini menjelaskan petunjuk, dan ia menjadi kata pemisah. Sepanjang hidup kita, selama setahun, 11 bulan, kita sibuk dengan pelbagai aktiviti, kita sibuk dengan pelbagai kerja, sehingga banyak menghadkan masa kita untuk hidup bersama-sama dengan Al-Quran. Maka Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala setkan dia sebagai bulan Al-Quran, supaya kita manfaatkan Ramadan ini untuk kita menyemak balik
perjalanan hidup kita, panduan hidup kita, apa yang kita lakukan seharian, adakah bertepatan dengan Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran yang menerangkan petunjuk, dan Al-Quran yang menjadi kata pemutus di antara hak yang batil. So, bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat penting, yang perlu kita manfaatkan untuk kita sampai kepada Al-Quran ini bukan hanya sebagai kitab petunjuk, dan Al-Quran ini bukan hanya menerangkan petunjuk, beri penjelasan tentang ilmu-ilmu, panduan-panduan beribadat dan sebagainya. Bukan itu saja, tetapi di akhirnya ialah kita perlu sampai kepada kita dapat membezakan yang manakah yang hak dan yang manakah yang batil, yang manakah yang betul, yang manakah yang salah dalam kehidupan kita. Sebab tu ayat 185 ni perlu kita hayati, kemuncak kepada tadabbur kita, penghayatan kita, ta'ammul kita dengan Al-Quran ini mesti sampai kepada biar kita tahu beza yang mana betul, yang mana salah, yang mana yang boleh kita amalkan dalam kehidupan dan yang mana yang tidak boleh kita amalkan dalam kehidupan. Sebab itu, kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW berkaitan dengan tadarus Al-Quran, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat alaihimul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini ada dua kategori orang yang interaksinya dengan Al-Quran. Yang pertama, yatluna kitaballah, dia membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita buat dalam bulan puasa, kita membaca Al-Quran, baca pagi, petang, siang, malam, berusaha untuk menghabiskan Al-Quran di sepanjang bulan Ramadan. Itu adalah satu usaha yang sangat terpuji. Kemudian di samping yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, saling bertadarus sesama mereka, saling berdiskus. Bila kita sebut berdiskus tentang Al-Quran, maka ia bukan hanya terhenti kepada ayat-ayatnya sahaja, tetapi juga proses memahami makna, menghayati makna. Sebab tu kalau kita buat majlis tadabbur sekarang ni zaman PKP, so tadabbur kita tadabbur dalam keluarga, tadabbur kita sekurang-kurangnya bila kita baca Al-Quran secara berjemaah bersama ahli keluarga, ambil satu atau dua ayat, kita baca terjemahan. Sekurang-kurangnya kita dapat kebaikan wa yatadarasunahu bainahum. Sebab yatluna kitaballah, boleh jadi kita baca seorang-seorang walaupun dalam jumlah yang ramai, masing-masing baca. Tapi yatadarasunahu bainahum, dia tak boleh tadarus seorang-seorang. Dia mesti tadarus ni sekurang-kurangnya dua orang. Jadi kerana tadarus itu dia bukan hanya membaca, tetapi dia adalah saling berdiskus antara satu sama lain, ataupun dalam bahasa yang mudah kita kata ia adalah study group. Dua orang, tiga orang, kita akan dapat kelebihan yatadarasunahu bainahum. Baik. Dalam ayat 185 ini, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang apa fungsi dan peranan Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan itu, kita tak nak bincang tarikh turun Al-Quran, bagaimana pandangan ulama, kerana itu dalam perbincangan yang lain. Baik. Dalam ayat 185 ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di akhir ayat, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam ayat 183, ingat Ramadan, ingat puasa. Ayat 185, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Al-Quran ini, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Ayat 185 ni juga ada satu isyarat, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bila kita bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, walitukmilul iddah, sempurnakan tempoh Ramadan ini, sama ada 29 ataupun 30, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu adalah manifestasi penghayatan kita terhadap Idul Fitri yang dituntut dalam agama.
Bila kita berpuasa selama sebulan, bagaimana kita tunjuk cara gembira? Al-Quran dalam ayat 185 ni telah pun menceritakan kepada kita bagaimana cara kita tunjukkan rasa gembira kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kejayaan melaksanakan ibadat puasa ini dengan cara walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjalanan kita selama sebulan berpuasa ini, apabila sampai kepada hari raya, kita kena sedar bahawasanya satu benda penting yang kita kena buat di sepanjang ketika menyambut Aidil Fitri ini sebagai satu manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kerana ini semua adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramai manusia di luar sana yang berpeluang bertemu dengan Ramadan namun tidak berpeluang untuk berpuasa. Betapa ramai manusia yang telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memanfaatkan solat tarawih, dan namun mereka masih lagi leka daripada melaksanakan solat tarawih. Dan banyak lagi masalah yang berlaku dalam kalangan umat Islam hasil daripada mereka mengabaikan Ramadan yang sangat mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam ayat 186, ayat yang sangat penting bagi kita dalam bulan Ramadan, iaitu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku bertanya engkau wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka sebenarnya aku sangat dekat. Baik. Kalau dalam ayat 183 ingat Ramadan, ingat puasa. Ayat 185 ingat Ramadan, ingat Al-Quran. Ayat 186 ingat Ramadan, ingat doa. Sebagaimana Ramadan ini bulan puasa dan bulan Al-Quran, Ramadan juga adalah bulan berdoa. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam bahasa yang cukup simple. Allah Ta'ala kata ujibu da'watad da'i idza da'an. Bagi pelajar-pelajar bidang tafsir, kalau sebut idza da'an ni memang dia faham bahawasanya mahu tidak mahu, sibuk atau tidak, atau apa sahaja masalah, kamu kena manfaatkan peluang Ramadan ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu datang dalam bentuk idza da'an, menceritakan bahawasanya memang sifat mukmin dalam bulan Ramadan ini adalah mukmin yang berdoa. Sebab tu kalau kita perhati hadis-hadis yang bercerita tentang puasa Ramadan, antaranya hadis yang agak lemah yang diriwayatkan oleh Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata fastakthiru fihi min arba'i khisalin khaslataini turdina bihima rabbakum fashahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna wa ammal khaslatani allatani la ghina bikum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah wa ta'udhuna bihi minan nar. Dalam bulan puasa ni kamu hendaklah perbanyakkan melakukan 4 perkara. Khaslataini turdina bihima rabbakum, 2 benda yang Allah Subhanahu Wa Taala akan suka pada kamu, akan redha kepada kamu. Fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna, memperbanyakkan mengucap la ilaha illallah dan memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ammal khaslatani allatani la ghina bikum anhuma, dan ada 2 benda lagi yang kamu mesti lakukan dalam bulan Ramadan, kamu tidak boleh kesampingkannya dalam bulan Ramadan. Tas'aluna Allah al-jannah wa ta'udhuna bihi minan nar, kamu minta syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu minta jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita dalam bulan puasa, selalunya ketika tarawih, imam-imam kita selalu baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita kata datang dari mana doa ni? Sebenarnya ini adalah doa manifestasi kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW, tas'aluna Allah al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Baik. Jadi dalam ayat 186 ini, satu isyarat penting yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah falyastajibuli. Kamu kena ambil peluang ni cepat-cepat.
Wal yu'minu bi, jangan pergi tangan kosong, pergi dalam keadaan hati kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala mesti sepenuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun ini dalam bahasa yang mudah ialah, kamu ni sebenarnya, kamu bukan orang yang cerdik kalau kamu tidak memanfaatkan peluang untuk berdoa dalam bulan Ramadan. Kalau kamu hendak digolong dalam golongan orang yang cerdik dalam bulan Ramadan, manfaatkanlah peluang berdoa ini sebanyak mungkin. Kerana apa? Kerana Ramadan ini banyak waktu yang sangat mustajab doa. Maka rebutlah peluang berdoa ketika bersahur, berdoa ketika berbuka puasa, berdoa di waktu mana sahaja, solat 5 waktu dan sebagainya, dan mudah-mudahan doa kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu yakin Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kamu. Baik. Ayat 186 tadi, Allah Subhanahu wa taala sebut satu benda yang penting, iaitu Ramadan ini adalah bulan berdoa. Maka manfaatkanlah Ramadan ini dan jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 187 yang biasanya dikatakan sebagai ayat penutup dalam perbincangan tentang ayat-ayat Ramadan ini dalam kumpulan ayat tadi, iaitu ayat 183 sampai 187, ayat yang agak panjang. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ayat ni banyak perbincangan yang boleh kita ambil poin daripadanya, namun saya hanya nak fokus kepada beberapa benda sahaja. Yang pertama ialah ayat ini menceritakan tentang sepanjang hari kamu berpuasa, bermula dari terbit fajar sampailah tenggelam matahari. Kemudian selepas daripada tu, bila sahaja masuk waktu maghrib, kamu diharuskan melakukan perkara-perkara harus yang sebelum ini diharamkan dilakukan di siang hari Ramadan. Kamu harus lakukannya di sepanjang malam Ramadan sampailah waktu fajar. Baik. Itu adalah satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu cara menggembirakan hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka penat berpuasa sepanjang hari. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ila al-lail. Ada perkataan wa kulu washrabu, makan dan minum. Dalam kesempatan ni sebab kebetulan Al-Fadhil Syari sebut sikit tadi tentang buku Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam, satu usaha penyelidikan rakan-rakan kami di UKM melibatkan beberapa fakulti, dan akhirnya terhasillah Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam. Baik, dalam kesempatan ni saya nak sebut beberapa petua ataupun beberapa panduan yang boleh diamalkan untuk kita ketika kita berbuka dan bersahur. Baik. Beza masyarakat kita dengan orang yang betul-betul menghayati amalan sunnah ketika berbuka puasa ialah kita berbuka puasa dengan kurma dan orang lain pun berbuka puasa dengan kurma. Tetapi perlu kita ingat bahawa berbuka puasa ini bukan untuk kenyang. Berbuka puasa ini bukan untuk kita makan sebanyak mungkin. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan perihal berbuka puasa, la tazalu ummati bi khairin ma ajalul fitr, umatku akan sentiasa dapat kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa bukan untuk kenyang, tetapi berbuka puasa untuk mendapat barakah.
Ini satu benda yang penting yang perlu kita faham. Kalau nak kenyang, bukan melalui berbuka puasa, melalui makan malam. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan bahawa baginda SAW di luar bulan Ramadan, baginda makan malam sebelum solat maghrib. Tetapi dalam bulan Ramadan, baginda SAW makan sebanyak 2 kali. Bagaimana 2 kali dalam bulan Ramadan? Sekali di luar Ramadan. Kerana berbuka puasa memang semestinya bila masuk maghrib. Dan Rasulullah SAW dalam banyak hadis, di antaranya baginda SAW kata, man fatara sa'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madhaqati labanin, dan banyak lagi hadis Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan berbuka puasa dengan kurma. Dan bila kita perhati hadis-hadis Nabi SAW, baginda SAW berbuka puasa dengan rutab, dengan kurma masak, kurma segar. Kebiasaannya begitu. Dan bersahur dengan kurma kering. Beza berbuka puasa dengan rutab, tetapi bersahur dengan kurma kering. Kita berbuka puasa untuk mendapat barakah. Dan mengapa sunnah Nabi SAW berbuka dengan kurma? Kerana kurma ini ada gula segera yang apabila kita makan, kita bagi masa selama antara 10 hingga setengah jam, perut kita akan rasa terisi sikit dan kita dah makin bertenaga. Maka selepas itu, jika kita makan, kita tidak akan makan banyak. Sebab itu, seelok-eloknya kita bezakan di antara berbuka puasa dengan makan malam. Jadikan dia dua, berbuka puasa dan makan malam. Berbuka puasa, bila masuk waktu kita berbuka puasa dengan kurma, dengan air kosong, atau dengan susu, atau dengan apa sahajalah makanan yang halal dan tayyibah, tak jadi masalah. Yang penting kalau ada kurma dahululah. Kemudian bagi masa di antara 10 hingga setengah jam, supaya kurma tu dapat memainkan peranan penting. Kerana Al-Quran menceritakan dalam 2 tempat di mana sepatutnya buah-buahan itu didahulukan berbanding dengan makanan yang lain. Wa fakihati mimma yatakhayyarun wa lahmi tayri mimma yashtahun. Ini adalah satu ayat di mana para ulama menyatakan ia menjadi isyarat bahawasanya sepatutnya buah itu didahulukan berbanding dengan makanan berat yang lain. Jadi kalau ingin berbuka puasa dengan kurma, makan kurma dahulu. Dan kurma ni ada booster dia air kosong. Ni ada ayat lain cerita tentang tu, nanti dalam rezeki kita yang lain nanti kita bercerita. Kemudian selepas di antara 10 hingga setengah jam kita berbuka puasa dengan kurma, sempat kita solat dulu, lepas solat makanlah malam. Dan itulah yang disebut oleh Aisyah, Nabi SAW makan sebanyak 2 kali dalam bulan Ramadan pada waktu malam. Kerana baginda SAW membezakan di antara berbuka puasa dengan makan malam. Jadi kalau lepas buka puasa dengan kurma kita terus makan malam, memang kita akan makan banyak sebab kita sedang lapar. Tapi kalau kita makan kurma dahulu, kita bagi masa sedikit sehingga kurma mainkan peranan dalam perut kita, kita dah rasa sedikit kenyang, dah rasa bertenaga, maka kita tidak akan makan banyak. Itu cara yang disebut oleh para ulama kita dalam kitab-kitab Tibbun Nabawi. Jadi kalau nak menghayati konsep sumu tasihu, kamu berpuasa kamu sihat, maka hayatilah konsep ataupun cara berbuka puasa ini. Baik. Itu tentang berbuka puasa. Tentang bersahur, Nabi SAW sebut ni'ma sahuril mu'min at-tamru, sebaik-baik sahur mukmin adalah tamar. Dan para ulama menyatakan bahawa sebaik-baik jumlah tamar yang kita guna untuk makan bersahur atau waktu pagi ialah sebanyak 7 biji. Tapi kalau di waktu berbuka puasa, disebut oleh para ulama kita bahawa Nabi biasanya makan 3 biji sahaja. Biasanya antara sekitar 3 biji. Tapi kalau bersahur 7 biji. Ini ditambah dengan hadis tentang kelebihan memakan kurma ajwah yang dapat menghindarkan kita daripada segala racun dan gangguan. Baik. Kebiasaannya kita bangun pada waktu pagi. Bila kita bersahur, kita bangun waktu pagi dalam keadaan kita dahaga, kita minum air kosong dahulu. Saya nak bagi satu petua kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bangun waktu pagi, walaupun rasa ingin minum air kosong, makan kurma dahulu ketika bersahur. Gigit kurma sikit, mama kunyah kurma, kemudian telan kurma, baru minum air kosong sikit. Lepas tu ikutlah
nak buat macam mana. Tetapi cuba biasakan diri ketika bersahur makan kurma dahulu sebelum minum air. Saya faham masyarakat kita ni bila bangun waktu pagi minum air kosong dahulu. Itu kebiasaan masyarakat kita. Tetapi saya cadangkan di sini makan kurma dahulu. Kalau kawan-kawan yang kenal saya, dia kata, Ustaz Wan, badan Ustaz Wan ni besar, tentu makan banyak. Saya tak malu untuk mengaku bahawasanya saya hanya bersahur dengan kurma dan sekeping roti saja. Biasanya macam tu. Dan segelas atau 2 gelas air kosong. Saya bangun pada waktu pagi, saya makan kurma. Kurma ni nak habis 7 biji memang makan masa. Jadi saya makan sebiji, kemudian saya masuk tandas dulu, kemudian saya makan sebiji, saya solat sunat 2 rakaat, kemudian saya makan sebiji, saya berzikir dulu, buat apa-apa yang patut, sehinggalah sambil-sambil bantu isteri kat dapur. Saya ni memang suka bantu isteri, jangan terkejut. Bantu isteri kat dapur, kemudian bila siap, kejutkan anak-anak. Jadi dalam tempoh masa 1 jam, saya bangun tu sekurang-kurangnya saya dah habiskan 7 biji kurma. Kemudian bila bersama-sama dengan anak-anak, saya memang tak makan makanan berat, kerana konsep barakah yang disebut oleh Nabi SAW bukan satu benda yang kecil. Sebab itu barakah ini perlu set dalam kepala kita. Walaupun kita makan sikit, walaupun kita makan benda simple, tetapi benda ni benda yang menjadi kebiasaan Nabi SAW, disebut oleh Nabi SAW, nilainya sangat mahal. Jadi set dalam kepala kita betapa Nabi SAW ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi saya hanya bersahur dengan 7 biji kurma, saya minum air kosong. Saya elakkan minum air manis ataupun minum air kopi, Nescafe, teh, kerana itu semua adalah air kafein. Bila kita minum air kafein, di siang hari kita akan rasa nak kencing, selalu nak kencing, dia akan flush, kita mudah nak kencing. Jadi elakkan minum air kafein ketika bersahur. Elakkan. Nak minum waktu malam, jangan minum ketika bersahur. Jadi selepas daripada saya habiskan kurma, dan saya tidak akan makan benda-benda yang lain sehinggalah saya habiskan dulu jumlah buah-buahan yang saya nak. Kalau saya nak makan kurma 7 biji, saya akan makan kurma 7 biji dahulu. Bila habis baru saya sentuh benda lain. Biasanya saya akan makan sekeping roti. Biasanya tak lebih daripada 2 keping lah. Ada ketikanya 2 keping, tapi kebiasaannya hanya sekeping roti sahaja. Cukup untuk saya bersahur, dan Alhamdulillah saya cergas, saya segar, dan saya kekal bertenaga, dan saya tidak rasa lapar. Baik. Itu tentang petua bersahur. Tuan-tuan nak makan nasi ke selepas pada tu terpulang. Tapi yang penting ialah makan buah dahulu jika ada. Dan kalau ada kurma, bersahur dulu dengan kurma, mengambil keberkatan daripadanya. Baik. Dalam ayat 187 ni, saya nak habiskan beberapa minit sahaja lagi. Ada beberapa poin penting yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 187 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut satu benda, iaitu wa antum aakifuna fil masajid. Wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ayat asalnya cerita tentang hubungan suami isteri. Hindarkan hubungan suami isteri ketika kita beraktikaf di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Tapi saya nak sebut satu benda. Perkataan aakifuna fil masajid ini ialah perkataan yang memberi isyarat bahawasanya sebagaimana kamu ingat Ramadan itu bulan puasa, Ramadan itu bulan Al-Quran, Ramadan itu bulan berdoa, ingatlah Ramadan juga adalah bulan i'tikaf. Dan perkataan akifuna fil masajid itu memberi satu isyarat, i'tikaf ini tidak semestinya kamu berada di masjid, kamu berzikir, baca Quran, salat, tetapi juga cukup dengan sekadar kamu beriktikaf. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, di zaman PKP ni, jangan pula pandai-pandai pergi buka kunci masjid untuk beriktikaf, kerana arahan kerajaan itu penting kita semua ikuti. Yang penting ialah, jika kita tidak ada peluang untuk beriktikaf di masjid, khususnya di musim ini, dan ambillah peluang untuk kita bangun pada waktu malam, ataupun kita bersendirian, berkhulwah, bersunyi-sunyian di rumah kita, ambil masa 10 minit, setengah jam, muhasabah diri kita, sambil-sambil baca Quran, sambil-sambil berzikir, berdoa. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan i'tikaf, kerana keadaan sekarang yang tidak membenarkan untuk kita beriktikaf. Dan satu benda yang penting, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW,
Bila masa baginda SAW fokus betul-betul tentang i'tikaf, kita akan dapati bahawa baginda SAW hatta idza jaa al-ashr awakhir shadda al-mi'zara wa'takafa wa'yal lail. Bila masuk saja 10 akhir Ramadan, baginda SAW meninggalkan isteri baginda beriktikaf, baginda beribadat, menunjukkan bahawasanya pentingnya i'tikaf, mahalnya i'tikaf dalam bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut i'tikaf secara khusus dalam bulan Ramadan ini. Ingat Ramadan, ingat ia adalah bulan untuk kita berlatih i'tikaf. Jadi ayat 183 hingga 187 tadi telah memberi beberapa poin kepada kita. Ingat Ramadan, ingat puasa, ingat Ramadan, ingat Al-Quran, ingat Ramadan, ingat berdoa. Bahkan kita ini dikira sebagai umat yang tidak cerdik kalau kita tidak mengambil peluang untuk berdoa dalam bulan Ramadan. Dan ingat Ramadan, ingatlah ia adalah bulan i'tikaf. Kalau kita perhati hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, hadis 7 golongan manusia yang akan berada di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya yang ketujuh, Nabi SAW kata, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, lelaki yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersunyi-sunyian, maka bergenanglah air matanya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, 6 kumpulan tadi, yang kumpulan sebelum daripada yang ketujuh, 6 kumpulan itu adalah kumpulan yang semuanya melibatkan kita di sepanjang hari. Al-Imamul Adil, pemerintah yang adil. Ya, kita bukan pemerintah negara, tapi sekurang-kurangnya kita memerintah diri kita dan kita memerintah ahli keluarga kita, menjadi ketua keluarga. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih, kita membesar dalam keadaan mengabdikan diri kita daripada kecil membesar. Jadi kita terlibat dalam konteks syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Rajulun qalbuhu ma'allaqu bil masajid, lelaki yang hati dia terikat dengan masjid. Memang kita tidak boleh elakkan, hindarkan diri, tak boleh nafikan bahawasanya masjid ini adalah rumah Allah yang hubungannya sangat rapat dengan kita, lebih-lebih lagi pada kaum lelaki. Rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, persoalan ukhuwah sesama muslim, memang setiap hari kita berukhuwah. Rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, persoalan menginfakkan harta, memang ia melibatkan kita seharian. Rajulun da'atuhu imra'atu mansibin wa jamal, lelaki yang diajak oleh wanita untuk melakukan maksiat, kemudian dia menyatakan bahawasanya aku takutkan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah menggambarkan tentang ujian dan cabaran hidup di dunia. Salah satunya ialah cabaran wanita, dan memang kita semua terdedah dengan ujian-ujian dan cabaran begitu. Baik, jadi yang akhirnya sepanjang hari bila kita ni melakukan terikat dengan 6 perkara tadi, maka rebutkanlah masa untuk kita menjadi orang yang ketujuh, iaitu rajulun dzakarallaha fafadat ainah, menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi pada waktu dini hari ataupun pada waktu-waktu malam yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya janji tadi saya nak habiskan dengan ayat 188, satu ayat yang sangat penting bagi kita. Ayatnya berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Ayat ni ialah ayat yang membicarakan perihal larangan daripada memberi rasuah, memberi sogokan kepada hakim untuk membenarkan, untuk menjadikan hakim berpihak kepada kita dalam menentukan satu-satu keputusan, sedangkan kita mengambil hak orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang Ramadan kita berpuasa, menahan diri daripada melakukan benda yang diharuskan untuk kita lakukan di siang hari Ramadan, iaitu makan dan minum. Kita tak makan dan tak minum benda yang harus. Kalau kita tak makan dan tak minum benda yang haram, itu memang sudah pasti, tak kira bila-bila masa. Tetapi Ramadan juga menganjurkan kepada kita supaya jangan makan dan minum benda yang diharuskan di siang hari Ramadan. Kerana apa? Kerana kita takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal benda yang harus dimakan di siang hari Ramadan.
Tetapi ayat 188 menggambarkan kepada kita setelah sebulan kamu masuk madrasah Ramadan, latih diri kamu untuk tidak makan benda yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kamu patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil. Harta yang haram ini tak sah kira bila-bila. Ia tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi, petang, siang, malam, Ramadan ataupun tidak Ramadan, ia tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya latihan untuk tidak makan sepanjang hari sebulan-bulan Ramadan itu kerana patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kamu tidak boleh meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kamu menyentuhnya sampai bila-bila pun. Di mana hasil madrasah Ramadan bab makan? Kamu dah berlatih untuk tidak makan benda yang harus kerana kamu patuh pada perintah Allah Ta'ala. Dan ayat 188 ini melarang kamu daripada makan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kira pagi, petang, siang, malam, bila-bila masa sahaja sepanjang hidup kamu, untuk kamu tidak makan harta rasuah, untuk kamu tidak makan hak orang lain secara batil. Jadi itu adalah maksud daripada madrasah Ramadan. Selama sebulan kita berlatih, maka manfaatkanlah ayat 188 ini dalam diri kita. Benda yang harus pun kita boleh tinggalkan, takkan benda yang haram kita tak boleh tinggal. Makan dan minum benda yang simple pun kita, benda harta kita sendiri pun kita boleh tinggalkan, takkan harta orang lain kita tak boleh tinggal. Sebab itu ayat 188 ini saya secara peribadi saya menyatakan bahawa ia adalah penghujung ataupun matlamat ataupun orang kata destinasi kepada proses latihan kita selama sebulan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Secara konklusinya, apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, ingat Ramadan, ingat puasa, ingat Ramadan, ingat Al-Quran, ingat Ramadan, ingat doa, ingat Ramadan, ingat satu lagi tadi, ingat i'tikaf. Dan akhir Ramadan ini, kemuncak sambutan Ramadan ini ialah sambutan dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa sahaja yang cara kita manfaatkan ketika kita sambut akhir Ramadan ataupun hari raya, tetapi kita tidak bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jauh daripada maksud ayat ini yang mengharapkan agar kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Tadabbur Center. Terima kasih Al-Fadhil Syahri di atas peluang ini. Mudah-mudahan sedikit peringatan ini dapat memberi kebaikan kepada kita semua, lebih-lebih lagi kepada saya, ahli keluarga saya, kaum kerabat saya, sahabat handai saya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan pada tahun-tahun lepas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, Ustaz.
Tak dengar? Tak dengar.